Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Ustaz Mak, pihak Ma'in, seterusnya sahabat-sahabat yang mengikuti pengajian kita pada hari yang mulia ini. Semoga semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muka surat sebelah daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kata pengarangnya nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Katanya wayang qudul wudu al-khariju min ahadis sabilain al-qubuli awid duburi ala ma kan. Maksudnya keluar sesuatu pada salah satu daripada dua jalan, sama ada kubul atau dubur. Sama ada kubul, kemaluan hadapan, ataupun dubur. Jadi antara perkara yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu daripada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang. Baik, bagaimana hak yang keluar itu tidak kira lah, sama ada hak yang keluar saat ni itu adalah benda hak yang biasa keluar ataupun benda hak yang jarang keluar. Jadi setiap perkara hak yang keluar daripada kubul ataupun dubur ia membatalkan wudu. Melainkan dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak membatalkan wudu adalah mani je. Keluar mani ia tidak membatalkan wudu, tapi keluar mani tidak membatalkan wudu ada syaratnya, iaitu mani diri sendiri. Manakala kalau mani orang lain maka ia membatalkan wudu. Begitu juga keluar mani kali pertama, kalau keluar mani kali kedua ia membatalkan wudu. Maksud keluar mani kali kedua dalam kitab dia sebut begini, seorang tu keluar mani dah, lepas tu dia kumpul mani dia masukkan balik dalam kemaluan dia. Okey, begitu disebut dalam kitab. Lepas tu duduk sebentar keluar balik. Okey, tu keluar kali yang kedua, maka ia membatalkan wudu. Baik, jadi setiap perkara yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan ia membatalkan wudu, sama ada yang keluar itu perkara yang biasa keluar ataupun hak yang jarang keluar. Baik, melainkan mani sahaja. Seterusnya katanya wayang qudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardh. Antara perkara yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Hilang akal ni bukan mesti gila, bukan maksud dia gila. Hilang akal disebabkan tidur. Jadi bila kita tidur, hilang akal. Atau selain daripada tidur. Selain daripada tidur ni, gila ataupun pengsang. Okey, itu termasuk dalam hilang akal. Dia hilang akal di sini bukan khusus untuk gila, bahkan lebih umum daripada gila. Tidur termasuk dalam hilang akal. Gila termasuk dalam hilang akal, pengsang termasuk dalam hilang akal. Maka kesemua perkara ini ia membatalkan wudu, melainkan kecuali tidur dalam kedudukan papan punggung tetap di atas lantai. Jadi kalau punggung kita rapat di lantai, sekira-kiranya kalau kita nak nak mengeluarkan angin daripada dubur kita, maka mesti kita kena ubah posisi. Maka ketika tu tidak batal wudu tidur dalam keadaan begitu. Dia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sembahyang maghrib bersama dengan Rasulullah. Lepas daripada sembahyang maghrib, para sahabat tunggu Rasulullah untuk sembahyang isyak bersama dengan Rasulullah. Penduduk Madinah, pekerjaan mereka adalah bertani. Bertani jadi letih. Sebelum sampai isyak, ada sebahagian daripada sahabat tertidur, sehingga dalam riwayat hadis menyebut hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga dagu mereka itu rapat di dada, tidur. Sampai ada sebahagian daripada sahabat berdengkur ketika tidur. Apabila Rasul keluar untuk sembahyang isyak, lepas tu sahabat yang tidur saat ni tu terus bangun sembahyang tanpa mengambil wudu. Maka berpandukan kepada cerita ini, kata ulama,
bahawasanya bukan semua jenis tidur yang membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak tetap punggung di lantai. Andai kata tidur itu tetap punggung di lantai, maka ia tidak membatalkan wudu. Okey. Sebagai contoh, tengah semayang subuh. Kadang-kadang semayang subuh ni kita semayang awal. Orang Semenanjung mari ke sini. Semenanjung subuh lewat. Subuh dalam pukul hampir kat pukul 6. Sini pukul 4 lebih subuh. Oh letih bangun awal. Semayang subuh imam baca panjang pula. Sampai sujud sekali dengan imam. Imam bangun dia masih lagi sujud. Rupanya dia tertidur dalam sujud. Tidur tu. Tu imam bagi salam tu tengok makmum masih lagi tidur. Siapa orang dalam masjid tu terkejut belaka, ingat mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam husnul khatimah. Rupanya dia tidur. Baik. Okey, tidur tu ia membatalkan wudu. Kerana tidak tetap papan punggung di lantai. Katanya lagi wayang qudul wudu massu qubuli aw duburi adamiyyin minhu aw min ghairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi' kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau mayyitan. Menyentuh kubul. Jadi maksud dengan kubul di sini adalah batang zakar, manakala telur zakar tidak termasuk. Kalau perempuan hanyalah bibir kemaluan farak dia sahaja. Menyentuh kubul atau dubur. Maksud dubur di sini adalah bulatan yang keluar najis itu. Dubur anak Adam. Jadi kalau menyentuh kemaluan binatang, ia tidak membatalkan wudu. Dia sentuh kemaluan kambing, itu tidak membatalkan wudu. Kita bukan nak cerita hukum sentuh boleh ke tak. Kita nak cerita kalau sentuh apakah ia membatalkan wudu ataupun tidak. Sama ada miliknya sendiri, okey, dia pegang kemaluan dia sendiri, atau orang lain dia pegang kemaluan orang lain dengan peruk tangan dan peruk jari jemari. Dia peruk begini, peruk. Kita rapatkan dua belah tangan kita, lepas tu kita tekan sikit, mana-mana yang rapat tu yang bersentuh, itu yang dinamakan sebagai peruk. Cuma ibu jari buat macam ni. Okey, yang mana bersentuh itu adalah peruk. Jadi bermakna kalau sentuh di sini ia tidak membatalkan wudu. Sini tidak membatalkan wudu. Kalau ada orang-orang tok guru tua, dia buat teka-teki. Dia kata kalaulah seorang tu dia kencing, dia pegang lagu ni. Ada tok guru tua cerita lagu tu, batal tak wudu. Jadi ada setengah orang yang belajar tu dia kata tak batal sebab pegang lagu ni bukan perut. Padahal dia buat contoh dah kecing. Dia terlupa kau. Ada setengah tok guru tua dia buat teka-teki gitu. Baik. Ni cerita lama lah. Katanya lagi menyentuh kubul atau dubur anak Adam sama ada miliknya sendiri atau orang lain dengan peruk tangan dan peruk jari jemari. Sama ada dewasa ataupun kanak-kanak. Dia tengok budak baru umur setahun duduk budak tak pakai paper. Jadi nakal, dia tengok budak tu nak pergi jetik, dia pegang hak yang budak tu, okey, batal wudu walaupun hak yang kanak-kanak. Atau orang yang telah meninggal dunia, ni nakal sungguh ni, pergi pegang hak orang mati jadi pergi pegang hak orang mati ni nakal ni. Tapi daripada segi hukum batal wudu lah. Wa yanqudul wudu iltiqa'u basharatai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila ha'in illa dhufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu. Batal wudu bersentuh ataupun bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Okey, bersentuhan basyaratai asal makna dua kulit. Maksudnya kulit lelaki dan kulit perempuan bersentuh. Yang mana laki-laki dan perempuan ni kabirain, yang dewasa kedua-duanya. Jadi bermakna persentuhan kulit laki-laki sama laki-laki tak batal wudu. Persentuhan kulit perempuan dengan perempuan tidak batal wudu. Okey, yang batal wudu dua kulit. Jadi bermakna kalau kulit dengan bukan kulit ataupun bukan kulit bersama dengan bukan kulit, maka tidak batal wudu. Nanti kita tengok macam mana hak yang bersentuh bukan kulit. Nanti kita tengok lepas daripada ni. Bersentuh dua kulit, laki-laki dan perempuan. Kulit laki-laki bersentuh dengan kulit perempuan, yang mana laki-laki dan perempuan ni kabirain, dewasa kedua-duanya. Kalaulah perempuan saat itu kanak-kanak, ni macam ni, masih lagi kanak-kanak. Baik.
ataupun lelaki tu masih lagi kanak-kanak, umur baru 3 tahun 4 tahun, maka ia tidak membatalkan wudu. Okey, laki-laki dan perempuan, kulit laki-laki dan perempuan dua, yang dewasa kedua-duanya, yang ajnabi, maksudnya yang ajnabi, yang tidak ada hubungan mahram, yang tidak ada hubungan mahram di antara laki-laki dan perempuan. Dia kadang-kadang orang lelaki dengan perempuan ni ada hubungan mahram. Apa maksud hubungan mahram? Maksudnya perempuan itu tidak halal baginya berkahwin dengannya. Perempuan itu tidak halal dia berkahwin. Contoh, kita dengan ibu kita, ibu kita adalah mahram kita. Kita dengan kakak kita, kakak kita adalah mahram kita. Kita dengan mak saudara kita, makcik kita, maka dia bukan, dia adalah mahram kita. Baik, jadi yang ajnabi, dia mahram ni, okey, boleh faham mahram? Mahram ni adalah perempuan yang haram berkahwin dengan kita. Okey, boleh faham? Dia terjadi hubungan mahram ataupun terjadi mahram ni kerana salah satu daripada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah nasab. Nasab ni maksudnya ada pertalian darah di antara lelaki dan perempuan. Yang keduanya adalah penyusuan. Seorang kanak-kanak dia menyusu daripada seorang perempuan. Apabila cukup syarat-syaratnya, maka kanak-kanak itu adalah anak susuan kepada perempuan. Jadi perempuan itu, ibu susuan dia adalah mahram dia. Berapa dah? 2. Yang ketiganya perkahwinan. Okey, secara ringkasnya mahram ada semua sekali ada 18. Mahram ada 18. Mahram kerana hubungan kekeluargaan, hubungan pertalian darah ada 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht." Okey, kita bincang satu-satu. Diharamkan kepada kamu ummahatukum, ibu-ibu kamu. Okey, ibu kita adalah mahram kita. Maksud ibu kita adalah yang pertama ibu yang melahirkan kita. Yang keduanya ibu yang melahirkan ibu kita. Cakap kita benda nenek. Bahasa Sabah saya tahu apa. Bahasa Sabah apa? Nenek juga? Nenek Okey, baik. Nenek. Nenek juga Okey, nenek. Kita nenek kita dia ada 2. Yang pertama nenek sebelah ibu, yang keduanya nenek sebelah ayah. Okey, yang pertama ibu kita mahram kita. Lepas tu ibu yang melahirkan ibu kita juga mahram kita. Ibu yang melahirkan ayah kita mahram kita ke atas. Okey, ini termasuk dalam ummahatukum. Okey, itu yang pertama. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, anak-anak perempuan kamu. Okey, kita mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah mahram kita. Perkataan banat merangkumi cucu perempuan, cicit perempuan ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan ke bawah. Cucu ni, cucu perempuan kadang-kadang daripada anak lelaki, kadang-kadang daripada anak perempuan. Okey, boleh faham? Cucu perempuan kita kadang-kadang daripada anak lelaki kita, kadang-kadang daripada anak perempuan kita. Kesemua itu adalah mahram kita. Okey, 2. Yang pertama ibu kamu, anak-anak kamu. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, adik-beradik perempuan kamu. Antara mahram kita adalah adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan dia terbahagi kepada 3. Ada 3 kategori, ada 3 bahagian. Ada 3 adik-beradik perempuan. Yang pertama adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang kedua adik-beradik perempuan seibu, yang ketiganya adik-beradik perempuan sebapa. Boleh faham? Adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan kandung. Kita dengan perempuan itu ibu dan ayah yang sama. Kita adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kita adik-beradik perempuan seibu. Maksudnya kita dengan dia ibu yang sama, ayah yang berbeza. Okey, boleh? Okey, yang ketiganya adik-beradik perempuan sebapa. Maksudnya kita dengan dia adalah adik-beradik sebapa, bapa yang sama tapi ibu yang berbeza. Okey, adik-beradik perempuan kita sama ada seibu sebapa atau sebapa ataupun seibu, semuanya adalah mahram kita. Okey, berapa dah? 3. Wa ammatukum ni adalah mak saudara sebelah ayah. Maksud mana mak saudara sebelah ayah? Maksud mak saudara sebelah ayah adalah adik-beradik perempuan ayah kita. Sini tak tahu istilah apa. Okey, kita ada ayah, lepas tu ada adik-beradik perempuan ayah kita. Makcik kita panggil makcik sebelah ayah, betul?
Okey, maksudnya kalau biasa kita guna istilah mak saudara faham kan? Ya. Mak saudara tapi sebelah ayah. Dia kalau ammah, mak saudara sebelah ayah. Sebelah ayah kita. Sama juga sani adik-beradik perempuan ayah kita kan. Sama juga adik-beradik perempuan nenek kita. Nenek saudara. Tapi dia adik, bukan adik-beradik perempuan nenek, adik-beradik perempuan datuk kita. Sekali lagi ya. Jadi kita antara mahram kita adalah adik-beradik perempuan kepada ayah kita. Cakap kita benda mak saudara sebelah ayah. Lepas tu termasuk juga mak saudara sebelah ayah adalah adik-beradik perempuan datuk kita. Okey, kita ada ayah, lepas tu kita ada ayah kepada ayah. Datuk lah kan, datuk sebelah ayah kan. Adik-beradik perempuan datuk kita tu adalah mahram kita. Ke atas. Okey, kita ada ayah, datuk, benda lagi moyang ke apa sini panggil. Boleh moyang, boleh moyang. Okey, adik-beradik perempuan moyang kita, mahram kita ke atas. Baik, berapa dah? 4. Wa khalatukum, khalah ni adalah makcik sebelah mak kita. Maksudnya adik-beradik perempuan ibu kita. Okey, adik-beradik perempuan ibu kita adalah mahram kita. Boleh faham? Mak kita ada adik-beradik perempuan dia kan? Makcik kita sebelah ibu adalah mahram kita. Sama juga adalah adik-beradik perempuan kepada nenek kita. Sama ada nenek sebelah ibu ataupun nenek sebelah ayah. Semuanya adalah mahram kita. Berapa dah? 5. Wa banatul akh maksudnya anak perempuan kepada adik-beradik lelaki kamu. Okey, kita ada abang kita berkahwin dapat anak perempuan. Maka anak perempuan abang kita tu kita panggil anak saudara tapi melalui abang kita kan. Okey, dia adalah mahram kita. Anak perempuan abang kita, anak cucu dia, cicit dia ke bawah adalah mahram kita. Tinggal lagi adalah wabanatul ukht, anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Anak saudara melalui kakak kita, anak saudara melalui adik perempuan kita adalah mahram. Okey, ni 7 mahram daripada sudut hubungan kekeluargaan. Okey, boleh. Lepas tu kita ada mahram dengan sebab penyusuan. Seorang budak apabila dia menyusu dengan seorang perempuan dengan syarat budak ni belum lagi mencukupi usia 2 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Okey, budak ni baru umur sebulan, 2 bulan, setahun setengah. Lepas tu dia menyusu dengan seorang perempuan sebanyak 5 kali. Maka budak ini menjadi anak sesuang kepada perempuan yang menyusukannya. Boleh? Perempuan yang menyusukannya adalah ibu susu dia. Suami kepada perempuan itu adalah bapa susuang. Okey, boleh? Boleh? Kita dalam bab penyusuan kata Rasulullah yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Haram dari kerana penyusuan adalah perkara yang haram dari kerana penyusuan setiap perkara yang haram dari kerana hubungan nasab. Yahrumu minar radha'ah, haram dari kerana penyusuan, ma yahrumu minan nasab, setiap perkara yang haram dari kerana hubungan nasab. Maksudnya setiap hak yang tujuh kategori tadi ataupun yang 7 bahagian tadi, hak yang haram kerana hubungan kekeluargaan, orang dia juga haram dari kerana hubungan penyusuan. Allah payah bahasa Terengganu mudah. Okey, kita guna bahasa Terengganu payah nak urang bahasa lain. Okey, gini. Kita tadi yang haram kerana hubungan nasab 7. Okey, 7 kan? Patut ada pecahan-pecahan dia. 7 ni juga diharamkan kerana penyusuan. Jadi apabila seorang lelaki ataupun seorang perempuan dia menyusu kepada seorang, kita kata budak ni dia menyusu dengan seorang perempuan, maka di sana ada ibu susuang dia, di sana ada nenek susuang dia sebelah ayah sebelah ibu, di sana ada ayah susuang dia, di sana ada adik-beradik susuang, adik-beradik sesuang si ibu, adik-beradik sesuang sebapa, adik-beradik susuang seibu sebapa, di sana ada anak saudara susuang, di sana ada cucu saudara susuang, di sana ada nenek susuang sebelah ayah dia, sebelah ibu dia, semuanya mahram dia belaka. 7 benda yang sama. Okey, 7 campur 7 14. Tinggal lagi 4. 4 ni adalah kerana perkahwinan.
Apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, maka di sana ada mahram dia. Okey, seorang lelaki apabila dia berkahwin dengan seorang perempuan, maka yang pertama mahram dia adalah ibu kepada isteri dia. Okey, ibu kepada isteri. Kalau cakap kita dia mak mertua. Boleh. Sini buat panggil mak mertua juga Okey, mak mertua. Dia dalam Al-Quran Allah Taala kata wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu kepada isteri kamu. Maksudnya mak mertua, ibu kepada mak mertua ke atas adalah mahram kita. Ayah mertua dengan kita dia tidak mahram lah, sebab lelaki-lelaki tak boleh berkahwin. Kita bukan LGBT, tak boleh kahwin. Tapi ayah kepada mak kepada ayah mertua kita, okey, dipanggil nenek. Okey, nenek isteri kita juga mahram kita. Dia termasuk dalam ummahatun nisaikum, ibu-ibu kepada isteri kamu. Mak mertua kita, nenek mertua kita, kita cakap apa? Ibu isteri kita, nenek isteri kita, sama ada nenek dia sebelah ibu dia ataupun nenek sebelah ayah dia, semuanya adalah mahram kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah anak tiri. Anak tiri ni maksudnya anak tiri, seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang janda yang mempunyai anak. Okey, seorang janda ni dia ada anak perempuan dah. Tiba-tiba lelaki berkahwin dengan dia. Maka anak kepada janda yang perempuan itu adalah mahram kepada lelaki ni, tapi dengan syarat setelah daripada berlaku persetubuhan. Kalau belum lagi berlaku persetubuhan, bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Dan anak-anak tiri yang berada dalam riba kamu juga menjadi mahram kepada kamu daripada perempuan yang telah kamu bersetubuh dengannya. Tapi kalau sekiranya kamu belum bersetubuh, maka belum lagi menjadi mahram. Dua. Yang ketiganya adalah wahalailu abnaikum, maksudnya isteri-isteri kepada anak-anak lelaki kamu. Maksudnya isteri kepada anak lelaki, maksudnya adalah anak lelaki kita berkahwin dengan seorang perempuan. Cakap kita menantu kita. Menantu kita adalah mahram kita. Menantu adalah mahram kita. Sama ada menantu anak ataupun menantu cucu. Maksudnya cucu kita yang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, maka perempuan itu adalah cakap kita menantu cucu, juga mahram kita. Tiga. Yang keempatnya adalah isteri-isteri kepada ayah-ayah kita. Maksudnya isteri ayah. Ayah kita berkahwin dengan seorang perempuan yang lain. Sedar-sedar balik mak baru pula seorang lagi ayah. Contoh. Baik. Jadi tu dipanggil mak tiri. Jadi apabila perempuan tu adalah mak tiri kita, maka dia adalah mahram kita. Bukan setakat ayah kita, datuk kita. Cakap kita nenek tiri, datuk kita laku. Jadi tua-tua pun orang kenal lagi, yang nikah pula seorang lagi datuk kita. Okey, nenek tiri kita juga mahram kita. Baik. Jadi pak campur dengan 7, campur dengan 7. Jadi semua sekali adalah 18. Okey, 18 ni semuanya adalah mahram kita. Jadi hak yang batal wudu adalah bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dia tidak batal wudu. Yang dewasa kedua-duanya, kalau salah seorang daripada keduanya masih lagi kecil, tidak batal wudu. Yang ajnabi keduanya, tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, seorang lelaki bersentuh dengan perempuan tapi perempuan itu adalah ibu dia, anak dia, maka ia tidak membatalkan wudu. Bila hail, tanpa berlapik. Tapi kalau ada lapik, tak ada masalah. Maksudnya ia tidak membatalkan wudu. Memang bersentuh lah. Tapi perempuan tu pakai baju, kita pun pakai baju. Sebab masa naik bas tu bersentuh. Okey, tu tak batal wudu. Melainkan pada bahagian kuku, rambut dan gigi. Kalau sentuh kuku tak batal. Ni pegang sini je, tak batal. Ni sekarang ni kita cerita tentang batal ataupun tidak wudu. Bukan kita cerita tentang boleh pegang ataupun tidak. Hukum tu lain. Nak pegang kuku anak dara orang tak boleh, haram. Tengok kuku anak dara orang, kadang batal wudu pergi pegang. Tak boleh. Wudu tidak batal, tapi dalam bab lain tak boleh buat begitu. Okey, pegang kuku tak batal, rambut tak batal. Kita nak pergi semayang di surau, orang suruh jadi tu imam, orang suruh jadi imam. Dalam perjalanan ke surau tu ada sungai. Tengok ada anak dara duduk lemah. Kita pun nak semayang, tengok lemah, kita tarik rambut dia buat lain, ngerik atas darat, tak pegang pun. Kita tarik, tinggal gitu, pergi semayang sebab lewat dah.
Allahu Akbar, tak ada masalah lah, sebab tak batal wuduk. Sebab bukan kita pegang tubuh dia pun, kita pegang kepala dia, kita pegang rambut dia. Au sinan, ataupun gigi, pegang gigi. Nak buat contoh kan, dia pegang gigi ni. Kita doktor cabut gigi, doktor cabut gigi, ada wuduk lepas tu mula pakai sarung tangan, tapi nak tarik gigi dia payah. Cak sarung tangan, tarik gigi je, tak kena belai pun, tak batal wuduk. Itu maksud pada yang qudul wuduk, ia tidak membatalkan wuduk. Okay, habis. Seterusnya katanya syurutu sihhatis salah, syarat sah salat. Kita salat ni dia ada syarat sah dan ada syarat wajib. Kita ada syarat sah dan ada syarat wajib. Syarat wajib ni adalah apabila seorang ni cukup syarat wajib, maka wajib dia sembahyang. Kalau tidak cukup syarat wajib, tidak wajib dia sembahyang. Manakala syarat sah adalah kalau cukup syarat sah, sah dia sembahyang. Kalau tidak cukup syarat sah, tidak sah dia sembahyang. Okey, syarat wajib yang pertama Islam. Orang kafir tidak wajib sembahyang. Yang keduanya balik. Kanak-kanak tidak wajib sembahyang. Cuma wajib kepada ibu bapa suruh kanak-kanak sembahyang apabila kanak-kanak telah mencapai usia 7 tahun. Baik. Yang ketiganya adalah balik. Balik kita cerita dah. Yang pertamanya Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Orang gila tidak wajib sembahyang. Yang keempatnya suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid, datang nifas tidak wajib sembahyang. Adik-adik kalau balik rumah tengok kakak-kakak tak sembahyang, tak apalah, jangan marahlah. Kata kakak-kakak tua-tua tak sembahyang lagi, kita sembahyang dah. Mungkin dia ada keuzuran, mungkin datang haid, mungkin datang nifas. Baik. Kita ada syarat sah sembahyang pula. Ni kita nak cerita tentang syarat sah sembahyang. Wa yushtaratu li sihhati salati ma'rifatu dukhulil waqti bi yaqin aw ijtihad aw ghalabati dhann fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuh. Disyaratkan bagi sah salat yang pertama mengetahui masuk waktu. Salat dengan yakin atau dengan ijtihad. Dengan yakin kita tengok matahari. Di waktu subuh ni apabila keluar fajar, kita tengok di kaki langit tu keluar dah cahaya kaki langit. Okey, yakin masuk waktu subuh. Manakala ijtihad ni maksudnya adalah kita tak tahu masuk ke dok ni waktu sebab gelap ni, maka kita buat anggaran. Kita fikir alamat sekarang-sekarang, biasanya aku lepas daripada maghrib sampai isyak aku baca 2 juzuk masuk isyak. Sekarang ni aku baca 2 juzuk setengah dah, jadi masuk isyak dah ni. Okey, itu dipanggil ijtihad. Ijtihad mesti kena ada alamat, kena ada tanda dia, ataupun kuat sangkaan masuk waktu. Contoh kita kata kuat sangkaan masuk waktu tu ghalabatul dhann. Kita dengar Bilal melaungkan azan. Kita dengar Bilal melaungkan azan, sebenarnya hanya kuat sangkaan masuk waktu, boleh sembahyang. Dia tidak yakin. Sebab dia tidak yakin, sebab ada tak kemungkinan Bilal tersalah? Ada. Kadang-kadang Bilal azan sebelum daripada masuk waktu sebab tersilap tengok jam. Dan yang bulan Ramadan baru ni di Kelantan bang maghrib berapa minit sebelum daripada maghrib bang, habis ahli kampung tu kena qada balik puasa. Dia berlaku di Kelantan. Lepas tu setepak lagi mana, ada 2 tempat baru ni. Sarawak, Tawau. Allah Rabbi. Jadi maksudnya kita berpandukan kepada laungan azan, dia hanya kuat sangkaan. Jadi kalaulah kita dengar laungan azan, maka boleh kita sembahyang, kerana Bilal yang dilantik adalah orang yang amanah. Kita lantik Bilal ni, kita tak lantik ikut dam, kita lantik orang yang amanah. Jadi boleh kita berpandukan masuk waktu sembahyang dengan laungan azan Bilal, laungan azan Bilal. Baik. Seterusnya kata dia fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuh. Jika salat dalam keadaan syak masuk waktu, maka tidak sah salatnya. Dia tak tahu masuk ke dak lagi waktu, dia pun sembahyang Allahu Akbar, sembahyang dia tidak sah. Baik. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblah, dan disyaratkan mengetahui arah kiblat. Kerana antara syarat sah sembahyang mesti kena menghadap kiblat. Jadi kita kena tahu mana arah kiblat untuk kita hadap kepada kiblat. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubah. Yang ketiganya adalah wajib menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Dia kalau asal satir ni bukan makna pakaian, tapi ini terjemahan untuk memudahkan. Dia satir bukan makna pakaian, satir ni makna penutup. Dia sebenarnya tidak disyaratkan pakaian, yang penting penutup. Kita tak nak pakai pakaian, baju ada, jubah ada, tak nak pakai surat khabar je, kertas je.
Kertas banyak rumah, kita nak pakai kertas balut-balut gitu je, boleh, tak ada masalah. Okey, boleh faham kan? Ataupun baju ada, bukan tak ada, baju banyak, tetapi kita tak mau pakai baju, kita nak pakai kain selimut je. Kita balut-balut kain selimut untuk kita tutup aurat, boleh, tak ada masalah. Ataupun kita ambil benda guni gandum, tahu guni gandum? Guni yo, kita pun jahit buat besar tu, pakai yang jadi macam orang asli yo. Boleh, tak ada masalah, yang penting menutup aurat. Dengan pakaian yang bersih. Jadi pakaian yang mutanajis tidak sah. Tapi dengan syarat najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, hak tu sah. Yang diharuskan, okey, kita ada dikata menutup aurat dengan penutup yang bersih. Okey, penutup yang bersih. Bersih di sini maksudnya tidak ada padanya najis yang tidak dimaafkan. Yang diharuskan ni maksudnya bukanlah yang diharamkan. Kadang-kadang ada pakaian yang diharamkan. Contoh curi pakaian, rampas pakaian orang. Okey, itu diharamkan. Cuma pakai pakaian yang diharamkan, ia tidak merosakkan sembahyang, hanya menggugurkan pahala sembahyang sahaja. Sembahyang tetap sah. Kita nak sembahyang, kita pergi curi pakaian orang, bukan kita, tak payah benda-benda yang tak elok, kita tak payah contoh dengan kita. Baik, seorang tu dia curi pakaian orang, okey, berdosa, tapi dia guna buat sembahyang. Okey, dia jaga sembahyang. Dia jaga sembahyang tapi pakaian dia curi. Baik, sah dah sembahyang dia? Kalaulah tutup aurat molek, sah sembahyang. Cuma salah daripada sudut dia curi. Sembahyang dia tidak sempurna, pahala sembahyang tidak ada. Katanya wayajibu raf'un najasati minats thawbi wal badani wal makan, dan wajib menghilangkan najis yang terdapat pada pakaian, pada tubuh badan dan tempat solat. Jadi kalaulah pakaian kita ada najis yang tidak dimaafkan, badan kita ada najis yang tidak dimaafkan, tempat solat kita, tempat solat, maksud tempat solat adalah mana-mana kawasan lantai yang terkena yang kena anggota kita. Okey, pastikan tempat tersebut suci. Tapi kalau tak kena anggota, anggota kita tak kena di tempat tersebut, maka waktu tidak disyaratkan suci. Sebagai contoh, kita semayang, ada tai kucing di hadapan kita. Okey, daripada sudut afdal memang tidak afdal, cuma kita nak cerita sah ataupun tidak. Okey, depan kita ada tai kucing. Masa kita sujud, tai kucing berada di bawah dada kita, tapi tak kena pun, pakaian kita tak kena, tubuh badan kita tak kena, sembahyang kita sah. Okey, boleh faham? Maksud tempat sembahyang adalah kawasan yang anggota kita bersentuh dengannya. Okey, hal tu yang disyaratkan kena bersih. Seterusnya katanya wajibu 'alal qadiri an yusalli al-fardha qa'ima. Wajib bagi orang yang berkemampuan, hendaklah dia menunaikan solat fardu dalam keadaan berdiri. Manakala orang yang tidak berkemampuan, boleh dia sembahyang dalam keadaan duduk. Sama juga orang yang berkemampuan tapi sembahyang tersebut adalah sembahyang sunat, maka boleh dia sembahyang dalam keadaan duduk. Furudus solah, fardu solat. Yang pertamanya an-niyatu, niat. Niat tadi kita cerita panjang dah. Yang keduanya adalah wa takbiratul ihram ma'an niyah. Takbiratul ihram berserta dengan niat. Di takbiratul ihram maksudnya adalah ucapan Allahu Akbar. Itu maksud takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita bunyi dua kalimah saja, Allahu Akbar. Tapi setengah daripada kitab dia meletakkan syarat takbiratul ihram cukup panjang. Syarat takbiratul ihram disebut panjang. Yang pertamanya dia kata jangan memanjangkan hamzah pada Allahu Akbar. Hamzah ataupun alif jangan panjang. Sebab kalau kita panjangkan lafaz hamzah ataupun baris hamzah tu, dia makna dia lain. Dalam bahasa Arab kalau kita kata Allahu Akbar, dia lain daripada Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar makna dia Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar makna dia adakah Allah Maha Agung? Ada pertanyaan di situ. Jadi syarat yang pertama jangan panjangkan hamzah tu. Syarat yang kedua jangan panjangkan bar. Sebab dalam bahasa Arab kalau Allahu Akbar makna Allah Maha Agung. Tapi kalau kata Allahu Akbar panjang bar, maka makna dia Allah itu gendang. Okey, lain makna. Okey, dua. Yang ketiganya adalah jangan tambah waw di antara dua lafaz.
Allahu akbar, tak boleh. Tidak memadai. Dan banyak lagi syarat-syarat yang disebut. Kalau tengok syarat ni buka dalam kitab Safinatun Najah, disebut secara panjang berkenaan dengan syarat-syarat takbiratul ihram. Yang ketiganya adalah wa qiraatul fatihati bil basmalah, membaca al-fatihah yang dimulai dengan basmalah. Dia perkataan baca ni mesti kena bersuara. Kalau tidak bersuara maka tidak dikatakan baca. Dia baca ni bersuara, sekurang-kurang kita dengar apa hak yang kita ucapkan. Kalau kita ni tidak pekak, kalau pekak tak ada masalah. Hak tu dimaafkan kalau kita tidak dengar. Wa tashdidatil arba'a asyrata, wa tashdidatil arba'a asyrata, maksudnya tasydid yang 14. Jadi kita baca Fatihah mesti kita kena baca bismillah dan kita kena jaga tasydid yang 14. Dalam Fatihah, sedar ataupun tidak, kita ada 14 tasydid yang perlu kita kena jaga. Kalau kita gugurkan satu tasydid, maka bermakna kita gugurkan satu huruf daripada Fatihah, maka tidak memadai Fatihah kita. Apabila tidak memadai Fatihah kita, maka tidak jadi sembahyang kita, kerana Fatihah adalah rukun sembahyang. Okey, membaca Fatihah sekali dengan bismillah, sekali dengan tasydid yang 14. Kita tasydid yang 14, bismillah. Okey, bismillah 1, hirrahman 2, nirrahim 3, alhamdulillah 4, alhamdulillahi rabbil 5, rabbil alamin, arrahman. Okey, 6, arrahmanirrahim 7, Ar-Rahmanir Rahim. Kita dah Maliki ya, mai dah ingat juga Fatihah. Maliki yaumiddin. Okey, 8, iyyaka na'budu 9, wa iyyaka nasta'in 10, ihdinas siratal, atas sa tu sebelah, siratal ladzina an'am 12, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Okey, atas ba waladdallin, atas lam. Okey, semua sekali ada 14. Okey, kena ra'i, kena jaga tasydid yang 14. Wa ikhrajidh dhadi minadh dha'i, dan mengeluarkan dhad daripada dha. Maksudnya mengeluarkan huruf dhad daripada huruf dha. Kita di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Hak yang ada huruf dhad 2 kali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 1, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 2. Baik. Jadi masa kita baca Fatihah sampai huruf dhad, kita kena sebut dhad, jangan sebut dha. Ada sebahagian daripada orang ketika dia baca dhad, dia tidak sebut dhad tapi dia sebut dha. Masyarakat kita kurang. Ana ada sahabat daripada Tajikistan, yang mana orang Tajikistan dia tak nak sebut huruf dhad, melainkan kena latih lah. Kalau sampai huruf dhad, dia tubik huruf dha. Dia sebenarnya lain di antara huruf dhad dengan dha. Adik-adik tahfiz kita mungkin okey, adik-adik tahfiz kita mungkin belajar bab makharijul huruf. Kita makhraj huruf dha lain daripada makhraj huruf dhad. Huruf dha makhrajnya adalah hujung lidah di atas gigi thanaya depan, gigi atas. Okey, kita makhraj dha hujung lidah atas gigi, naik kepada gigi hadapan. Kita dalam kitab Matan Al-Jazariyah. Kitab Matan Al-Jazariyah adalah kitab yang membincangkan tentang ilmu tajwid yang dikarang oleh Imam Ibnul Jazari, yang mana dalam kitab tersebut dia menyebut wadha'u wadhalu wa thalil ulya min tarafaihima. Dha, tha, dhal, 3 ni adalah gigi atas daripada hujung lidah dan hujung gigi atas. Kita dha begini sebutan dia, adh. Okey, adh, dha. Okey, itu sebutan huruf dha. Manakala dhad okey, manakala dhad bukan hujung lidah. Dhad ni tepi lidah. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil hafatul lisan. Tepi lidah naik kepada gigi geraham atas. Wadhadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara
au yumnaha. Dad ni daripada tepi lidah, sama ada sebelah tepi sebelah kanan ataupun kiri ataupun kedua-dua naik kepada gigi adras, gigi geraham. Okey, dia makhraj dad lain daripada makhraj dha. Baik, jadi dalam Fatihah tidak ada huruf dha, hak yang ada huruf dad. Maka ketika kita membaca Fatihah, dalam menuturkan huruf dad, kita kena tuturkan huruf dad, jangan tukar kepada huruf dha. Baik, dikata walaysa fil fatihati dha, dan tiada huruf dha di dalam al-Fatihah. Katanya thumma ar-ruku' wa yajibu an yanhaniya haitsu tanalu rahatahu rukbatay wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'u. Yang ketiganya ruku', hendaklah dia menundukkan dirinya sekira-kira mencapai dua tapak tangannya ke dua lututnya, dan wajib baginya tamakninah dalam ruku' sehingga tidak bergerak anggota-anggota badan. Okey, begini nak cerita. Antara rukun sembahyang adalah satu lagi sebelum daripada kita pergi kepada rokok, dia bacaan Fatihah rukun sembahyang. Bacaan Fatihah adalah rukun sembahyang fardu dan sembahyang sunat bagi imam dan bagi orang yang sembahyang seorang diri, begitu juga bagi makmum. Tiga. Melainkan ada pengecualian, melainkan makmum masbuq. Makmum masbuq gugur bacaan Fatihah daripadanya dan Fatihah dia ditanggung oleh imam. Okay, kita datang lewat, kita Allahu Akbar, tu imam pun rokok, maka kita pun terus rokok bersama dengan imam. Apabila kita sempat rukuk bersama dengan imam, maka rakaat itu dapat kita dapat rakaat tersebut. Lepas tu kita tidak baca Fatihah, kata ulama makmum masbuk, kita makmum masbuk, Fatihah dia gugur, Fatihah dia ditanggung oleh imam. Baik, yang berikutnya thumma ruku', kemudian ruku', hendaklah dia menundukkan dirinya sekira-kira mencapai dua tapak tangannya ke dua lututnya. Yang ni adalah sekurang-kurang ruku'. Sekurang-kurang ruku' kita tunduk. Kalau kita hola tangan sampai di lutut, dia letak tangan di lutut, dia bukanlah wajib. Nak tunduk, nak maju. Sama. Seperti masuk sana. Baik. Okey, begini. Kita sekarang ni, kita kira masa kita rokok, kita tunduk. Kalau kita holok tangan kita boleh sampai ke lutut. Okey, tunduk. Setakat mana kita tunduk? Okey, boleh sampai lutut. Okey, setakat ni sampai lutut. Okey, begini memadai dalam rokok. Ni sekurang-kurang rokok begini, sebab kalau kita holok tangan kita sampai di lutut. Manakala letak tangan di lutut begini, hukum dia sunat. Kalau tak letak pun tak apa, nak letak belakang pun tak apa. Maksudnya kalau nak letak belakang pun masih lagi soft rokok kita. Allahu Akbar. Orang kata warna pun pelik yang belakang, orang sampul rokok begitu. Kita kata tangan ni tak wajib pun. Cuma hukum dia sunat letak gini. Sekurang-kurang rokok bila kita tunduk, kita holok tangan sampai. Okey, memadai dah. Cuma yang paling afdal adalah kita samakan belakang kita, tengkok kita dengan belakang kita dengan tengkok kita samakan macam papang sekeping. Baik. Dalam rokok wajib kita kena tamakninah. Tamakninah ni maksudnya adalah Kang tadi ni tamakninah maksudnya begini, tamakninah. Kang kita daripada qiyam, kita turun kepada rokok, ni pergerakan daripada qiyam kepada rokok. Lepas tu kita bangun balik kepada iktidal, tu pergerakan daripada rokok kepada iktidal. Tamakninah ni biar ada perceraian di antara pergerakan turun kepada qiyam, turun daripada qiyam kepada rokok dengan pergerakan daripada rokok kepada iktidal. Jadi kalau kita turun, okey, berhenti dah sekejap, naik semula, orang tengok, berhenti dah. Ada perceraian dah di antara pergerakan turun kepada rokok dengan pergerakan naik kepada iktidal, maka sudah mencukupi tamakninah di dalam rokok. Baik. Manakala bacaan tasbih di dalam rokok, hukum dia adalah sunat. Seterusnya kata dia, thumma li'tidal, kemudian i'tidal, wa yatma'innu fihi wujuba, dan tamakninah dalam i'tidal wajib.
Kemudian i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal. Wajib kita kena tumakninah. Maksud tumakninah ni masa kita bangun kepada i'tidal, lepas tu kita daripada i'tidal turun kepada sujud, biar ada perceraian di antara dua pergerakan tersebut. Baik. Dia tumakninah bukan mesti lama. Kalau orang tengok berhenti dah sekejap, lepas tu dia sambung balik pergerakan dia, maka sudah memadai pada tumakninah. Thumma as-sujudu marratain wal julusu baina as-sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kull wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalik. Kemudian sujud sebanyak 2 kali, kemudian duduk antara 2 sujud, dan wajib tumakninah pada sekaliannya, sujud dan duduk antara 2 sujud, dan dilakukan demikian itu pada rakaat yang berbaki. Benda yang kita cerita saat itu, setiap rakaat, kalau 2 rakaat, okey, 2 rakaat yang kedua kita buat benda yang sama. Rakaat yang ketiga, kalau 3 rakaat kita buat benda yang sama. Kalau 4 rakaat, rakaat yang keempat kita buat benda yang sama. Katanya wat tasyahudul awwal wa qu'uduhu sunnah wat tasyahudul akhir wal julusu fihi fard. Duduk dan membaca tasyahud awal adalah sunat. Kita sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang zuhur, sembahyang sopak ni, dia ada tasyahud awal. Tasyahud awal dan duduk tasyahud awal hukum dia sunat. Maksudnya kalaulah sengaja kita tidak baca tasyahud awal, sengaja kita tidak duduk tasyahud awal, sembahyang kita masih lagi sah. Sebab dia hukum dia sunat. Berbeza dengan tasyahud akhir dan duduk dalam tasyahud akhir. Manakala membaca tasyahud akhir dan duduk di dalamnya adalah fardu. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tasyahudi wa qabla as-salami fard. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud dan sebelum salam adalah fardu. Okey, selawat atas Nabi selepas daripada tasyahud, selepas daripada tasyahud yang kedua, tasyahud akhir. Manakala selawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud awal, hukum dia adalah sunat. Selawat ke atas Nabi setelah daripada tasyahud akhir dan sebelum daripada salam adalah fardu, rukun sembahyang. Wassalamu minas salati fardun wa aqallus salam assalamu alaikum. Memberi salam setelah selesai setelah selesai solat adalah fardu. Bukan. Silap lagu ni, bukan bagi salam setelah selesai solat. Macam mana bagi salam setelah selesai solat? Okey, memberi salam untuk solat tu hukum dia adalah fardu. Jadi kita sembahyang, lepas tu sampai masa kita bagi salam, hukum dia adalah fardu. Cuma rukun sembahyang adalah salam yang pertama sahaja. Seringkas-ringkas lafaz salam adalah assalamualaikum. Okey, itu seringkas-ringkas lafaz salam. Katanya wa aqallu tasyahudil wajibi at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekurang-kurang tasyahud bacaan saat ni. Kita tasyahud akhir, kita biasa kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu. Hatu yang paling sempurna. Dia yang paling kurang adalah at-tahiyatu lillah. Salamun. Okey, biasa assalamu, tak ada alif lam. Hatu yang paling kurang. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Biasa kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau kita baca hak yang biasa saat itu, dia campur di antara hak yang wajib dengan hak yang sunat. At-tahiyatu, okey, lafaz tu wajib. At-tahiyatul mubarakatu sunat. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu sunat lillah. Okey, itu wajib. Assalamu, dalam lafaz assalamu hak yang wajib salamun sahaja. Alif lam tu dipanggil sunat. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, kita baca assalamu, hak tu hak yang wajib. Lepas tu salamun alayna, kita baca assalamu, hak tu hak yang sunat, tambah alif lam. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hak tu yang wajib. Kita tambah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hak tu sunat. Wa aqallus salati 'ala nabi, sekurang-kurang selawat kepada nabi selepas daripada kita tasyahud awal, tasyahud akhir, sebelum daripada kita bagi salam, wajib menjadi rukun sembahyang, menjadi fardu sembahyang, kita selawat kepada nabi. Sekurang-kurang selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurang selawat. Baik. Dan hak yang paling sempurna selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dipanggil selawat Ibrahimiyah. Cuma dalam bab
selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, biasa soalan yang diajukan adalah apakah hukum menambahkan lafaz sayyidina? Kerana ada sebahagian daripada masyarakat kita dia menambahkan lafaz sayyidina di dalam selawat kepada Rasulullah. Ada orang dia selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak gitu kan? Ada orang dia selawat Allahumma salli ala Muhammad. Adik-adik kita sayyidina Muhammad ke Muhammad saja? Sudah kena ingat mula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke Allahumma salli ala Muhammad? Allahumma salli sayyidina ke Muhammad, ala Muhammad, ala Muhammad, tak ada sayyidina. Okey, sekarang ni ada orang berselawat dalam selepas daripada tasyahud, sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, dia membuat penambahan sayyidina. Betul kan? Ada orang tidak buat penambahan sayyidina. Okey, soalannya mana hak yang lebih afdal, kita tambah sayyidina ataupun tidak? Kalau kita tengok kepada apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya bagaimanakah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kata qul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, tanpa ada perkataan sayyidina. Maka berdasarkan kepada perintah Rasulullah, majoriti ulama mengatakan tidak afdal dan tidak sunat membuat penambahan. Kerana benda? Kerana ittiba' afdal, mengikut itu lebih afdal. Okey, ini yang pertama. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya hak yang lebih afdal adalah penambahan sayyidina. Antara ulama yang berpandangan sedemikian adalah Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama. Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam berpandangan lebih afdal buat penambahan sayyidina di dalam bacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sama juga pandangan ini disokong oleh Imam Qalyubi, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Disokong oleh Imam Ibn Abidin, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Disokong oleh seorang ulama besar dalam mazhab Maliki nama Imam An-Nafarawi. Ala kulli hal, majoriti ulama fiqh mengatakan tidak afdal membuat penambahan sayyidina, namun ada segelintir ulama mengatakan afdal membuat penambahan sayyidina. Alasan Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan afdal kita buat penambahan sayyidina adalah kerana melihat kepada beradab didahulukan di atas menjunjung perintah. Apa maksud beradab didahulukan di atas menjunjung perintah? Okey, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan musyriki Mekah. Rasulullah buat perjanjian dengan musyriki Mekah dalam perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Ali dalam surat yang pertama tulis Mim Muhammad Rasulillah. Dalam surat tersebut Mim Muhammad Rasulillah, daripada Muhammad Rasulillah. Jadi dalam surat begitu, surat perjanjian di antara musyriki Mekah dengan Rasulullah. Maka wakil daripada musyriki Mekah, tak silap ingat ketika itu nama Suhail, apa nama lupa dah. Yang mana nama Suhail kan? Betul dah kan? Betul dah. Suhail dia kata kalau kami dia mempercayai kamu adalah Rasulullah, kami tak lawan kamu. Maka dia suruh Rasulullah padang perkataan Rasulullah. Rasulullah panggil Sayyidina Ali, suruh Sayyidina Ali padang. Sayyidina Ali pun tak mau padang. Sayyidina Ali tak nak padang perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali tak nak padang. Akhirnya Rasulullah suruh tunjuk di mana tempat tersebut, kerana Rasulullah tidak pandai membaca. Maka Rasulullah sendiri padang dengan tangannya yang mulia. Maka di sini kalau kita tengok perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali supaya padam, tetapi tetap Sayyidina Ali tidak padam kerana nak beradab, nak jaga adab. Adab didahulukan di atas perintah. Begitu juga satu ketika, ini kaedah yang dikeluarkan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Satu ketika Rasulullah dengar ada perbalahan di antara puak Ansar. Maka Rasul keluar daripada Madinah untuk mendamaikan puak Ansar. Tapi sebelum Rasul keluar, Rasul bagi pesanan kepada Bilal, kalau sekiranya Rasul balik lewat, maka laungkan azan qamat, minta Abu Bakar menjadi imam. Baik. Lepas tu Rasul pun pergi. Kebetulan apabila Rasul pergi, maka saudara Ansar yang berada di pinggir Madinah menyambut kedatangan Rasulullah.
lepas tu buat makanan. Jadi akhirnya Rasulullah lambat sampai ke Madinah. Masuk sembahyang asar, Bilal bin Rabah qamat, lepas tu Abu Bakar menjadi imam. Tengah-tengah sembahyang Rasulullah sampai. Apabila Rasulullah sampai, Rasulullah pun celah-celah, Rasulullah duduk betul-betul belakang Abu Bakar. Maka sahabat melihat Rasulullah ada, maka sahabat tepuk, memberi isyarat kepada Abu Bakar bahawa Rasulullah ada di belakang. Apabila bunyi banyak kali orang tepuk ni, sahabat tepuk, maka Abu Bakar toleh belakang tengok Rasulullah. Rasulullah isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap di tempatnya menjadi imam, tapi tetap Abu Bakar mengundurkan diri. Rasulullah suruh dia duduk situ. Kalau cakap kita biar jadi imam, tapi tetap Abu Bakar undur. Baik, maka di sinilah Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam mengatakan bahawasanya beradab diutamakan ataupun didahulukan di atas menjunjung perintah. Maka akhirnya Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam mengatakan lebih afdal kita kata Sayyidina berbanding kita tidak kata Sayyidina. Okey, ini hujah sebahagian daripada ulama mengatakan afdal membuat penambahan Sayyidina. Namun majoriti ulama fiqh mengatakan tidak afdal penambahan Sayyidina. Baik. Seterusnya kata dia lagi, memberi salam setelah selesai solat. Okey, habis tu kita selesai dah. Okey, wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya kathiratun jiddan. Dan sepatutnya dilakukan sunat-sunat solat kesemuanya, dan amalan-amalan solat, amalan sunat dalam solat itu banyak. Jadi banyaklah sunat-sunat dalam sembahyang. Maka saya selayaknya sepatutnya kita buat belakalah. Wa yanbaghi li'tina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi wahdah. Dan hendaklah berusaha sedaya upaya untuk ikhlas, iaitu beramal semata-mata kerana Allah. Jadi kita kena ingat, setiap amalan kita tidak diterima oleh Allah andai kata tidak ada keikhlasan. Maka dalam kita melakukan apa jua ibadat, kita kena ambil berat tentang ikhlas agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi al-hudur wa huwa ay ya'lama bima yaqulu wa yaf'al, wal khushu' wa huwa sukunul a'dha' wa hudurul qalb wa tadabburul qira'ah wa tafahhumuha, fa inna ma yataqabbalu Allahu minas salati biqadri al-hudur. Dan hendaklah menghadirkan hati. Kita kena hadirkan hati kita. Maksud hadirkan hati kita ni, kita jangan hati kita kelai. Jadi kita tengah sembahyang tapi hati duduk di kundasang, tengok lembu-lembu di kundasang sebagai contoh. Betul tak sebut? Kita duduklah sembahyang, jadi hati duduk kelai. Itu panggil hati tidak hadir. Baik. Jadi kena hadir hati dan khusyuk. Khusyuk ni mana? Dan hendaklah menghadirkan hati, iaitu tahu dan faham setiap perkataan yang dilafazkan dan perbuatan yang dilakukan. Dan khusyuk iaitu diam anggota dia diam. Tak pusing situ pusing sini, garu situ garu sini. Kadang-kadang sembahyang tepi jalan ni, lambat kereta lalu, kereta lalu tengok pusing, tengok lambat kereta lalu, tengok semacam. Baik. Katanya lagi, dan menghadirkan hati, mentadabburkan dan memahami bacaan dalam solat. Di bacaan dalam solat penting kita faham. Jadi kalau kita nak faham, kita belajarlah. Tak payah pun belajar sebab sikit sangat bacaan dalam solat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima solat seseorang berdasarkan kadar hadirnya hati, kadar khusyuk. Semakin tinggi khusyuk, semakin banyak ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Wa yahrumur riya'u fi salati wa ghairiha wa huwa al-'amalu li ajli an-nas. Dan diharamkan riya'. Riya' ni maksud dia riya'. Riya' ni kita memperlihatkan amalan kebaikan kita kepada orang lain kerana ingin mengambil ganjaran daripada orang lain, bukan mengharapkan ganjaran daripada Allah. Ingin manusia puji kita, nak suruh orang kata kita hebat, maka hukum dia adalah haram. Diharamkan riya'. Kita dalam Al-Quran ayat Allah Ta'ala katakan fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, betul? Alladhina hum yura'un, yang mereka itu ada perasaan riya'. Baik. Riya' ialah beramal kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mubtilatus salah, perkara-perkara yang membatalkan solat.
Wa yubtilu as-salata al-kalamu 'amdan walau biharfain wa nasiyan in kathur. Dan batal salat berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan 2 huruf dalam dan dalam keadaan lupa jika banyak. Okey, gini. Kita bercakap dalam sembahyang dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi as-salata la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak di dalamnya sedikit pun daripada kalam manusia. Daripada awal Islam bercakap dalam sembahyang tak ada masalah. Pada awal Islam. Jadi kita sembahyang Allahu Akbar, kita cakap dengan kawan kita tepi, kat gini nak makan roti canai mana kat gini? Kita tanya kawan kita tepi. Kawan kita kata tu tempat tu sedap tau. Ada tempat tu sedap. Kita kata tak orang Islam. Boleh cakap dalam sembahyang pada awal Islam. Tetapi apabila turun ayat waqumu lillahi qanitin, maka ketika itu dilarang daripada bercakap. Maka setiap percakapan anak Adam di dalam sembahyang ia membatalkan sembahyang. Percakapan di dalam sembahyang yang percakapan itu adalah percakapan manusia, walaupun sedikit ia membatalkan sembahyang. Walaupun hanya 2 huruf ia membatalkan sembahyang. Tapi dengan sengaja. Kita tengah sembahyang, tiba-tiba telefon kita bunyi. Kering kita bunyi. Kita pun angkat. Sembahyang. Kita betok balik. Batal sembahyang. Sebab sengaja. Baik. Kalau tidak sengaja terlupa kita tengah sembahyang, maka hak tu tak ada masalah. Tapi dimaafkan kalau sedikit. Kalau banyak tidak dimaafkan. Sedikit ni maksudnya adalah lebih kurang dalam 6 kalimah. 6 kalimah ke bawah hak tu dikirakan sedikit. 6 kalimah ke bawah hak tu dikirakan sedikit. Tapi kalau cakap sampai ke 5 minit, cakap baru sedar dia semayang, tu batal semayang. 5 minit dah cakap, roteng, cakap sekali. Aku tengah semayang okey, tu batal semayang sebab lama sangat. Baik. Seterusnya kata dia, wa yubtiluha al-'amalul kathir ka 3 khatawatin wal aklu wasyurb wa inkishaful 'aurati illam tustar halan wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi haml. Dan batal solat dengan pergerakan yang banyak seperti melangkah dengan 3 kali langkah dengan berturut-turut dah. Makan, minum, terdedah aurat. Jika terdedah aurat dan tidak bersegera menutupnya. Kalau bersegera menutupnya tak ada masalah. Ni kita semayang tepi kipah. Kita masa sujud tu kipah besar tu kan. Kita pakai kain plekat. Tahu kain plekat kan? Kipah. Habis naik ke atas Allah. Tertutup cepat-cepat. Tu tak ada masalah. Tu dimaafkan. Tapi syarat tutup selalu. Jangan wa'allam biar. Orang belakang tengok-tengok rezeki dia. Tu nak tengok. Tu batal lah. Semayang. Sama juga dan terkena najis jika tidak bersegera membuangnya tanpa menanggung. Tengok-tengok semayang, jatuh tak cicok di atas jubah kita. Tak cicok dia masih lagi basah. Batal semayang kita. Lagi basuh semula, tempat tersebut semayang balik. Wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyain wa kadha takhallufu bihima bighairi 'udhrin. Dan batal solat dengan mendahului imam 2 rukun fi'li, rukun perbuatan. Dan begitu juga jika lambat daripada imam dengan kedua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Kita tu imam tua dah. Jadi lambat tu imam rokok. Kita tak malah tumbah duk tunggu tu imam rokok. Allah, tu imam tak rokok-rokok. Biar aku rokok dulu Allahu Akbar. Kita rokok. Tu imam tak rokok lagi. Tu imam tak rokok lagi. Kita iktidal pula. Sami Allahu liman hamidah. Tanpa kita niat bercerai daripada imam. Sebab kita nak tunjuk kepada imam sebab imam lambat sangat. Lambat sangat sampai suruh aku rokok dulu tunggu mu rokok lambat sangat tu imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Okey, apabila kita turun sahaja kepada sujud batal sembahyang kerana kita telah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Ataupun begini, kita rokok Allahu Akbar. Okey, tu imam pun rokok Allahu Akbar. Lepas tu kita pun iktidal, tak balik iktidal lagi. Lepas tu imam baru iktidal. Sampai ke makmum lain tengok, hok mana tu imam, hok mana makmum ni. Salah habah kali dah. Baik. Maka kalau dia nak pergi pula kepada rukun yang berikutnya, maka batal sembahyang dia. Okey, 2. Yang ketiganya ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Maksudnya tu imam rokok, dia tak rokok lagi. Tu imam rokok hidup bilang lagi. Mozek berapa 1, 2, dah habis lagi bilang. Tengah sembahyang.
Duk bilang cicak ada berapa ekor lagi. Tok Imam rokok dah. Tahu dah Tok Imam rokok saja dah rokok. Tok Imam iktidal tidak rokok lagi. Apabila Tok Imam bergerak turun kepada sujud, batal sembahyang dia. Kerana dia telah tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Kerana makmum apabila dia menjadi makmum, dia telah menambah sembahyang dia dengan sembahyang imam. Tiba-tiba dia menyalahi imam, maka batal sembahyang dia. Ni sekiranya tanpa sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran, itu masalah lain. Tengah-tengah sembahyang isyak, elektrik tak ada. Kita duduk belakang. Kita pun bunyi Allahu Akbar, kita pun rokok. Bunyi pula Allahu Akbar. Oh, tak sedap dengar tu imam kata sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tunggu sujud. Tiba-tiba lampu elektrik ada semula. Tengok-tengok kita seorang je sujud. Orang lain tak sujud lagi. Rupanya Allahu Akbar 2 kali. Saat itu makmum masbuk. Jadi makmum masbuk kata Allahu Akbar. Jadi kita tengok tu imam rokok, kita tengok tu imam sujud. Lepas bawah dah kita tau. Okey, hak tu dimaafkan. Apa hak yang dituntut, apa yang perlu dibuat, dia kena naik semula ikut imam. Baik. Katanya lagi, wala tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha. Dan tidak sah solat berimamkan orang kafir, wanita dan khuntha. Kita orang lelaki ke orang puang, kalau kita nak sembahyang mesti imam kita orang Islam. Tak boleh orang kafir menjadi imam. Ada ke orang kafir sembahyang? Tadi ada Ustaz Malik. Ustaz Malik dia di antara ustaz yang lama juga di sini. Dia samalah dengan Ustaz Mak kita. Orang pengalaman hebatlah di sini. Dia kata Ustaz Malik juga dia cikgu sinilah. Dia kata ada sekolah-sekolah dia yang dia mengajar, siapa masa orang Islam sembahyang tu, orang bukan Islam ikut sembahyang sekali. Orang bukan Islam sembahyang sekali. Walaupun dia bukan Islam, sembahyang sekali. Oh, hebatlah. Ni peluang kepada sahabat-sahabat kita yang duduk di negeri Sabah ni. Tugasan dakwah ni adalah tugasan yang cukup mulia. Bukti mulianya adalah tugasan itu diberikan kepada para nabi dan para rasul. Baik, ni adalah tugasan yang cukup mulia. Alangkah beruntungnya kalian. Kalau gitu Ustaz mari dekat sini ya. Nanti dulu. Baik. Jadi Ustaz Malik bagi tahu begitu tadi. Dia kata ada anak-anak murid dia yang belajar, dia mengajar di sekolah, apabila masuk sembahyang tu orang bukan Islam pun sembahyang juga. Dia bukan Islam tapi ikut sembahyang. Okey, katakanlah orang bukan Islam tu lebih pandai membaca Al-Quran daripada orang Islam. Macam ada Ustaz Mak sekarang ni tengah mengajar orang bukan Islam baca Quran. Oh, hebat lagi. Orang bukan Islam, Ustaz Mak ajar sekarang ni. Dia tanya Ustaz Mak. Oh, tengah ajar sekarang ni orang bukan Islam baca Quran. Hati dia dekat dah dengan Islam. Allah, hebat sungguh. Okey, jadi katakanlah dia pandai baca Quran. Jadi hak yang Islam ni tak apa nak pandai mana. Lepas tu awak aja jadi imam kali hari ni. Tolak orang bukan Islam jadi imam. Tu tidak boleh. Hak tu tidak sah. Sama juga tidak sah sembahyang di belakang perempuan. Ni orang lelaki lah. Orang lelaki dia tidak boleh jadi makmum kepada perempuan. Adik-adik kita, dia balik di rumah, kakak dia hafiz Quran. Jadi baru juzuk amal tak habis lagi. Juzuk 30. Jadi nak sembahyang berjemaah ni kata, kakak jadi tu imam, saya jadi makmum lah. Tak boleh. Orang lelaki tidak boleh menjadi makmum kepada perempuan. Perempuan boleh menjadi makmum kepada kepada lelaki. Ataupun isteri kita hafizah. Kita ni dah hafizah mana? Tak pernah ingat mana Quran. Jadi sembahyang Zuhur dengan Asar tak apa abang jadi tu imam. Tapi Maghrib Isyak sumpah malu abang nak jadi tu imam. Awak jadi tu imam. Itu tak boleh. Tidak sah lelaki menjadi makmum kepada perempuan. Sama juga lelaki menjadi makmum kepada khuntha tidak sah. Dia khuntha ni adalah seorang yang mempunyai 2 kemaluan. Tetapi tidak jelas sama ada berat kepada lelaki ataupun perempuan. Itu nama dia khuntha muskil. Okey, tidak sah dia jadi imam. Tetapi kalau jelas dia berat kepada lelaki, dia adalah lelaki, maka boleh kita jadikan dia imam. Okey, satu. Di kategori yang kedua khunsa ni adalah seorang yang ada satu kemaluan. Tapi kemaluan dia tidak jelas sama ada kemaluan perempuan ataupun lelaki sebab ada kecacatan pada kemaluan dia. Juga khunsa. Maka orang ni tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Tapi dia boleh menjadi imam kepada perempuan. Baik. Salatul Jum'ati wal Jama'ah.
sembahyang Jumaat dan jamaah. Katanya wal jum'atu fardu 'ainin 'ala kulli muslimin dzakarin hurrin bila udhrin. Kita nanti kita lebih kurang dalam kita berhenti pukul 4 kan? Pukul 4 kan? Lepas tu kita ada soalan yang ada Ustaz atas tadi, kita nak jawab soalan tu sekejap. Lepas tu kalau ada soalan kita dengar soalan dulu. Lepas tu kita baca, kalau ada masih lagi berbaki waktu kita akan baca lagi. Okey, kita ada 2 soalan. Soalan yang pertama, mohon pencerahan basuh anggota wudu. Anggota wudu daripada pangkal anggotakah atau bermula daripada hujung? Misalnya anggota tangan dan siku. Baik. Ditanya kita nak basuh kita nak berwudu, kita kena basuh daripada mana? Kita basuh daripada ni ke daripada ni? Kalau kaki, daripada kaki ke daripada atas? Sebenarnya kita basuh daripada mana-mana pun tidak menjadi masalah dengan ijma' ulama. Yang penting kita basuh tempat yang diwajibkan. Kita basuh tangan daripada sini dulu ke, daripada sini dulu ke, daripada tengah dulu ke, tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Kerana apa yang dituntut kepada kita adalah basuh, tanpa meletakkan syarat di manakah permulaan hak yang wajib kita kena basuh. Cuma ulama membincangkan mana hak yang lebih afdal kita basuh, sama ada kita basuh start daripada ni dulu ataupun ni dulu. Hak tu dibincang oleh ulama. Dalam kitab Syarah Al-Bahjah Al-Wardiyah karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebut wa yusannu an yabda'a fi ghasli yadayhi wa rijlayhi min atrafi asabi'ihi fi jaryi al-ma'i 'ala yadayhi wa yudiru kaffahu al-ukhra 'alayha mujriyan lil-ma'i biha ila mirfaqihi wa yujriyahu 'ala rijlihi wa yudiru kaffahu 'alayha mujriyan lil-ma'i biha ila ka'bihi. Maksudnya sunat bahawa seseorang memulakan pada pembasuhan 2 tangannya dan 2 kakinya daripada hujung jari jemarinya. Okey, jadi dia basuh tangan, dia mula daripada sini. Basuh kaki pun mula daripada sini turun ke bawah. Cuma ada sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya kalaulah dia berwuduk dengan sendiri, sunat memulakan daripada hujung jari. Tapi kalau orang tolong ambil wuduk untuk dia, sunat memulakan daripada sini. Tapi pandangan yang disebut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, begitu juga Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Al-Iqna' fi halli matni Abi Syuja' menyebut bahawasanya sama ada orang tu ambil wuduk dengan sendiri ataupun orang bantu dia, sunat dimulakan daripada hujung jari. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, Ustaz perlu terangkan kaedah basuh dengan sapu sebab terdapat perbezaan mazhab. Baik. Soalan yang kedua ni saya kita tak faham mana lah, tak faham mana maksud dia. Cuma dalam bab berwuduk ni, kalau bab basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, hak ni tidak berlaku perbezaan mazhab. Hak ni berlaku kesepakatan kerana jelas disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Hendaklah kamu basuh muka-muka kamu. Ijma' ulama, muka mesti kena basuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kena basuh tangan-tangan hingga ke siku. Ini ijma' ulama mengatakan wajib kena basuh. Wamsahu bi ru'usikum, dan kena sapu kepala kamu. Ijma' ulama kena sapu. Cuma banyak mana kena sapu, hak tu berlaku khilaf. Ini ada 3 pandangan. 3 pandangan ini, pandangan mazhab Imam Syafi'i, sapu sebahagian daripada kepala memadai. Mazhab Maliki dengan Hambali mengatakan sapu ke semua kepala. Mazhab Hanafi mengatakan memadai sapu 1/4 daripada kepala. Okey, sapu sepakat tanpa ada khilaf, ijma' kepala. Cuma perbezaannya kadar mana hak yang wajib sapu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wamsahu bi ru'usikum. Perkataan bi ru'usikum ada ba'. Imam Syafi'i kata ba' di sini adalah ba' li tab'id, makna sebahagian. Wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu ba'da ru'usikum. Imam Syafi'i di antara pakar lughah, dia kata maksud sapu sebahagian daripada kepala. Baik, jadi apa yang diwajibkan hanya sebahagian daripada kepala walaupun sedikit. Sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi dia kata wamsahu bi ru'usikum, ba' ni panggil ba' lil ilsaq, tepek, tampal.
Jadi sekurang-kurangnya adalah 1/4 kepala, kerana di sana ada hadis yang lain pernah Rasulullah mengambil wuduk dan Rasulullah sapu di atas ubung-ubung dia. Jadi bermakna 1/4 kepala. Itu dalam mazhab Hanafi. Manakala mazhab Maliki dengan Hambali mengatakan ba pada wamsahu biruusikum adalah ba zaidah, maksudnya wamsahu ruusakum, hendaklah kamu sapu kepala-kepala kamu, jadi sapu semua kepala. Okey, sapu kepala tidak berlaku khilaf, hak yang khilafnya adalah kadar sahaja. Baik. 3, yang keempatnya wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum, kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, dia diataf pada wujuhakum, maksudnya hendaklah kamu membasuh kaki-kaki kamu. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan kaki wajib dibasuh, melainkan pandangan dalam mazhab Syiah yang mengatakan kaki hanya wajib sapu sahaja, bukan wajib basuh. Jadi kalau dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dengan basuh kaki, hak ni berlaku kesepakatan tanpa ada khilaf. Okey, wallahu alam. Jawapan untuk dua soalan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, antara syarat sah solat adalah mengetahui arah kiblat. Jadi bagaimana menentukan kiblat jika solat dalam kapal terbang? Dan adakah perlu diqada semula solat tersebut setelah sampai ke destinasi? Apakah pandangan di sisi mazhab Imam Syafi'i? Okey. Sebenarnya solat di atas kapal terbang ada perbincangan di kalangan ulama. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini adalah sebagai tempat sujud. Bumi adalah tempat sujud. Jadi kapal terbang ni dia bukan kira bumi. Maka di sini ada pandangan, ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Okey, secara ringkasnya, sembahyang di atas kapal terbang, andai kata kita dapat buat secara sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat sah sembahyang, maka sembahyang itu sah tanpa perlu diulangkan kembali. Di sana ada pandangan yang mengatakan wajib kena ulang kembali. Tapi kita kata secara ringkasnya, benda sembahyang di atas kapal terbang, sembahyang fardu, andai kata kita buat cukup syarat dia dan cukup rukun dia, maka sembahyang itu dikirakan sah. Okey, soalannya bagaimanakah untuk kita mengetahui arah kiblat? Kita nak mengetahui arah kiblat, kita duduk daripada jauh daripada Mekah ni, kita kena berijtihad. Apa maksud ijtihad? Kita kena cari alamat-alamat yang menunjuk ke manakah arah kiblat. Okey, kita kata kita naik flight daripada Kuala Lumpur, kita ingat di KLIA saat itu kita sembahyang ke sini, naik nak pergi hadap ke negara mana kita nak pergi, lalu kat ni. Jadi kalau lalu kat ni, kiblat kat ni. Okey, itu dipanggil ijtihad. Maka kita sembahyang dalam keadaan kita menghadap kepada arah yang kita telah ijtihad tadi, maka sembahyang kita sah. Baik. Cuma bagi orang yang bermusafir, untuk mengelak daripada susah perkara ini adalah dia buat sembahyang jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi kalau tidak boleh nak buat jamak takdim, jamak takhir sebelum naik kapal terbang ataupun selepas daripada sampai di destinasi, boleh disembahyang di atas kapal terbang. Tidak menjadi masalah, tapi dengan syarat dia kena ijtihad kiblat, lepas tu kena berwuduk dengan molek. Kalau tak ada air untuk berwuduk, boleh dia bertayamum. Kalau tidak ada tanah untuk bertayamum, maka dia sembahyang faqilut tahurain. Faqilut tahurain ni maksudnya orang yang tidak mempunyai dua alat penyuci. Lepas daripada sampai destinasi, dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Wallahu a'lam. Okey, kita ada soalan lain lagi? Okey. Dia tidur, dia lain daripada kalau kita bahasa Terengganu, kita kata ngantuk. Mengantuk lain daripada tidur. Kalau kita pejam mata dah, tapi masih lagi kita dengar suara-suara yang orang bercakap di tepi kita, tapi kita tidak faham dah, tu masih lagi tidak dihukumkan tidur dalam bab membatalkan wudu. Jadi kalau kita tak tahu benda dah, walaupun kita hanya tidur dalam lebih kurang dalam 10 saat, okey, kita katakan 10 saat atau 20 saat, tapi tak tahu benda, senyap terus dah, mujur ke coket ni, orang tekang kat pinggang kita, dia terkejut semula. Jadi tak sedar benda dah. Masa bangun tu aku benda ni. Okey, tak sedar benda dah. Maka ketika tu batal wudu kita. Maka bila batal wudu, maka batal solat. Kalau dia tidur dalam keadaan sujud. Wallahu a'lam.
isteri kita ibu tiri dia. Ni comel ni soalan ni. Okey, jadi kita ada isteri, isteri kita ada ibu tiri. Jadi kita kata macam mana kita dengan ibu tiri isteri kita kata benda mak mertua tiri, boleh? Betul begitu, mak mertua tiri yang. Jadi ayah mertua kita, ayah kepada isteri kita berkahwin dua. Yang pertamanya mak isteri kita, okey, itu mak mertua kita. Yang keduanya adalah ibu tiri kepada isteri kita. Okey, ibu tiri isteri kita bukan mahram kita, dia adalah ajnabi daripada kita. Okey, boleh faham. Ibu tiri isteri kita dia bukan mahram kita, dia adalah ajnabi. Ajnabi ni maksudnya benda kalau bersentuh batal wudu. Dan kalau sekiranya pak mertua kita meninggal dunia akan datang, sebagai contoh sahaja, apabila habis iddah, maka boleh dia berkahwin dengan mak tiri kepada isteri dia. Okey, boleh faham. Sekali lagi mak tiri kepada isteri begini. Seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan, yang mana perempuan ni ada mak dia. Okey, mak kepada perempuan itu adalah mak tiri, dan perempuan ini mempunyai sekali lagi. Seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan. Seorang perempuan ni ada mak dia. Okey, mak kepada perempuan itu adalah mak mertua. Okey, baru tu. Lepas tu perempuan ni dia ada pula mak tiri dia. Maksudnya mak tiri dia isteri ayah dia, tapi bukan mak dia. Okey, mak tiri dia. Kita dengan mak tiri isteri kita, mak mertua tiri bukan mahram. Sebab mahram kerana perkahwinan ada 4 sahaja. Yang pertamanya isteri ayah kita, isteri datuk kita. Yang keduanya adalah anak tiri kita setelah daripada kita bersetubuh. Yang ketiganya adalah ibu mertua kita. Yang keempatnya adalah menantu perempuan kita. Yang mahram kerana perkahwinan 4 ni sahaja. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Kita ada lebih kurang dalam 6 minit lagi. Biasanya kalau keluar mani ni keluar air mani dahulu, maka adakah keluaran air mani dahulu akan membuat air mani itu menjadi bukan najis? Yang kedua, kalau imam baca surah lepas Fatihah, kemudian salah satu daripada ayat yang dibaca itu separuhnya salah baca, separuhnya betul, maka itu akan mengubahkan Al-Quran, dan juga itu akan jadi dalam Nabi hingga baca semayang. Baik. Okey, untuk soalan yang pertama, sekarang apabila keluar mani, biasanya keluar air mazi terlebih dahulu. Okey, biasanya begitu. Jadi soalannya, adakah air mani yang bercampur dengan air mazi, maka air mani saat itu bertukar menjadi mutanajis? Betul. Baik. Jadi kita nak kata air mani saat itu mutanajis, kita kena tengok yakin tak keluar air mazi. Kalau tidak yakin keluar air mazi, maka tidak kita hukumkan air mani saat itu mutanajis. Kerana pada asalnya air mani adalah suci. Apabila kita syok, kita tidak yakin ada perkara yang menajiskannya, maka kekal air mani itu suci, tidak najis. Kita ada satu kaedah dalam kaedah fiqh menyebut al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syok. Selama kita tidak yakin air mani saat itu bercampur dengan air mazi, maka air mani itu dihukumkan suci. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah imam membaca surah di dalam sembahyang. Apabila imam membaca surah, tiba-tiba imam membaca salah. Imam membaca salah saat ini bukan dia sengaja. Dia bukan sengaja. Dia baca secara tidak sengaja. Baik. Adakah ia membatalkan sembahyang? Kerana apabila baca salah, maka bukanlah Al-Quran, dia adalah kalam ajnabi. Okey, jawapannya adalah tidak membatalkan sembahyang, kerana imam saat itu dia baca ayat Al-Quran dengan qasad untuk baca ayat Quran, dan dia baca tersalah tanpa disengajakan. Okey, boleh tanpa disengajakan, maka tidak batal sembahyang. Baik. Kalau sengaja tu lainlah. Tapi tak ada imam yang sengaja. Dan imam, orang hak yang biasa jadi imam, kadang-kadang hak yang kita ingat kadang-kadang terlupa.
benda hok yang teringat terlupa. Ana ada seorang ustaz tu, tapi bukan ayat Quran lah. Dia ni banyaklah doa-doa dia ingat. Dia memang ustaz hok yang bijak lah, ngajar pun hebat. Hari tu jadi tu imam subuh, Sami Allahu liman hamidah, akak tangan, tak jumpa cari doa aku dulu. Tak jumpa cari doa aku dulu. Allah, Allah. Tak jumpa cari doa aku dulu. Makmum belakang. Hak tak ingat mana doa-doa lain. Allahumma hdina fi man hadait. Barulah tu imam boleh baca. Jadi biasalah terlupa tikam. Terlupa sifat kita dah. Hak yang tak boleh adalah sengaja. Wallahu a'lam. Okey, kita ada soalan lain lagi? Okey. Untuk soalan yang pertama adalah okey, doa. Dia baca dalam sujud doa yang tidak ma'thur. Boleh ke tak? Jawapannya adalah dibolehkan. Kerana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi ad-du'a faqminun an yustajaba lakum aw kama qala. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah ketika hamba itu sujud. Fa'akthiru fihi ad-du'a, kata Rasul. Maka perbanyakkan doa dalam sujud. Jadi Rasul suruh kita perbanyakkan doa dalam sujud. Maka perkataan fa'akthiruhu fi du'a adalah membuka ruang kepada kita untuk kita berdoa dengan apa doa sekalipun, sama ada doa ma'thur ataupun tidak. Dia yang disyaratkan doa ma'thur dalam sembahyang adalah, ada dalam kitab dikata disyaratkan doa ma'thur dalam sembahyang ketika kita nak berdoa adalah bagi orang yang tidak mampu untuk berbahasa Arab, lepas tu dia ingin berdoa dalam bahasa dia, maka ketika tu mesti dia kena terjemahkan doa ma'thur. Okey, boleh faham. Jadi sekarang ni seorang tu tidak pandai berbahasa Arab, maka dia nak berdoa dalam sembahyang dengan mulut dia. Maka ketika tu kalau nak berdoa dengan bahasa dia, syarat dia adalah mesti dia kena terjemahkan doa ma'thur. Adapun kalau berdoa dengan bahasa Arab, maka boleh kita berdoa dengan apa jua doa sekalipun berdasarkan kepada hadis kata Rasul fa'akthiru fihi du'a, perbanyakkan di dalam sujud itu berdoa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dalam kita membaca tahiyat, kita membaca secara wasal. Adakah pada penghujung kalimah-kalimah tertentu saat itu mesti kita kena zahirkan, kita kena bunyikan? Ya, jawapannya ya, mesti kita kena bunyikan. Sebab kalau kita tidak bunyikan, maka tidak dinamakan kita baca. Dia baca ni mesti kena bersuara, mesti kita kena bunyikan apa hak yang kita baca, melainkan di atas pandangan mazhab Maliki. Pandangan mazhab Maliki mengatakan tidak memadai ataupun tidak wajib bersuara, cukup menggerakkan mulut sahaja. Okey, itu dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab kita mesti kena bersuara, sekuang-kuangnya kita dengar. Jadi kalau sekiranya pada penghujung kalimah kita tinggal huruf-huruf tertentu, maka bermakna tahiyat kita tidak sempurna. Bila tahiyat kita tidak sempurna, maka rukun sembahyang kita tidak sempurna, menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Yang tadi kalau baca dalam bahasa lain daripada bahasa Arab boleh. Yang penting kita terjemahkan daripada Quran. Okey. Apakah hukum kita berdoa dalam sembahyang dengan bahasa selain daripada bahasa Arab? Jawapan dia adalah boleh apabila cukup dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia tidak pandai berbahasa Arab. Syarat yang kedua adalah mesti kena terjemah doa yang ma'thur. Okey, boleh. Tapi kalau dia pandai berbahasa Arab, tidak boleh dia berdoa dalam sembahyang. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh dia berdoa dalam sembahyang menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab. Okey, kalau dia pandai bahasa Arab. Jelas dua syarat tu.
Dia nak berdoa dengan bahasa selain daripada bahasa Arab dalam sembahyang. Syarat dia bagi orang yang tidak pandai berbahasa Arab, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mesti kena terjemahkan doa ma'thur. Antara doa ma'thur adalah Rasulullah berdoa, Allahumma ghfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Di antara doa yang sentiasa, yang kerap kali dibaca oleh Rasulullah dalam sujud adalah Allahumma ghfirli, ya Allah berilah keampunan kepadaku. Jadi kita tak pandai nak kata Allahumma ghfirli. Okey, kita tak pandai, tapi kalau ya Allah ampunlah aku, kita pandai, maka boleh kita doa begitu dalam sujud, ya Allah berilah keampunan kepadaku. Wallahu a'lam. Allah Rabbi. Ana kerap banyak kali orang tanya masalah tu. Dia kata ditambah perkataan COVID. Ada hak yang tambah perkataan COVID-19. Ada hak COVID-19 pun ada kan. Begini, perkataan COVID-19 ke COVID-19 kalau dia telah menjadi suatu istilah, maka pada zahirnya tidak menjadi masalah. Dia jadi suatu istilah, pada zahirnya tidak menjadi masalah. Dalilnya kita dapati ada sebahagian daripada doa-doa yang dibaca oleh imam dalam sembahyang kunut nazilah. Dia doa kepada mujahidin negeri sekian-sekian, sedangkan nama negeri itu adalah bukan bahasa Arab. Boleh faham tak? Contoh, kita kata ni sebagai contoh, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Afghanistan. Kan Afghanistan tu kan bukan bahasa Arab nama. Jadi kalaulah COVID-19 tu ia adalah sebagai satu istilah dah, maka boleh dimasukkan dalam doa. Tu apa hak yang zahir lah. Tapi ana tak buat, sebab kita rasa tak sedap. Cuma kalau orang tanya, kita kata begitulah sebab orang pakat buat kan. Wallahu a'lam. Sekali lagi tak? Okey, baik. Okey. Minta maaf. Kadang-kadang ada orang bahasa Sabah tak faham bahasa kita tak faham bahasa Sabah. Okey, gini. Kita antara syarat Fatihah yang disebut oleh ulama adalah wa an yusmi'al qiraah. Dia mesti kena memperdengarkan bacaannya. Dia memperdengarkan bacaan mesti kena bersuara. Kalau tidak bersuara tidak memadai. Cuma kalau untuk orang awam, kalau sekiranya lama dah dia tidak bersuara, baca dengan dalam keadaan macam kita kata macam hak yang sebut saat ni tu kan, kita masih lagi kita kata sembahyang awak sah atas pandangan mazhab Maliki, kerana mazhab Maliki tidak mengatakan wajib mengeluarkan suara, yang penting bergerak mulut. Okey, atas pandangan mazhab Maliki. Cuma akan datang awak kena bersuara. Cuma masalah bersuara ni satu pula kita kena jaga, jangan terlalu kuat. Kadang-kadang terlalu kuat sehingga mengganggu orang sebelah, siang orang sebelah. Siapa walau dekat dengan Nabi dah walau baca alhamdulillah semula sambung. Sebab terganggu dengan bacaan orang hak yang berada di sebelah. Jadi kalau tidak bersuara, ia tidak memadai mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau sekiranya lama dah dibuat gitu, kalau kita kata semayang dia batal, tak sah, wajib dia kena ulang balik, menyusahkan dia, maka kita kata okey, awak semayang awak pada sah atas pandangan mazhab Maliki, cuma akan datang awak kena perbaiki balik bacaan tersebut. Wallahu a'lam. Apa? Okey. Adakah ada perbezaan di antara solat lelaki dengan perempuan? Baik. Kita di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana melihat aku sembahyang. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya,
kita ada pula hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa syaqaiqur rijal. Perempuan adalah adik-beradik lelaki, maksudnya sebanding dengan lelaki. Setiap apa yang diwajibkan kepada perempuan juga diwajibkan kepada lelaki. Perintah sembahyang sebagaimana Rasul sembahyang kepada lelaki juga diwajibkan, ataupun perintah itu juga kepada perempuan. Okey. Jadi sembahyang, perbuatan sembahyang lelaki dengan perempuan secara umumnya sama. Secara umum. Tetapi tidak boleh kita kata sama 100%, tidak boleh. Kalau orang kata sama di antara sembahyang perempuan dan lelaki 100% adalah tidak betul. Jadi secara umumnya sembahyang perempuan dengan sembahyang lelaki adalah sama. Cuma dalam beberapa tempat ada perbezaan di antara sembahyang perempuan dan lelaki. Dan ada tempat yang sepakat ulama berlaku perbezaan di antara sembahyang perempuan dengan lelaki, dan ada tempat berlaku khilaf di kalangan ulama perbezaan di antara sembahyang perempuan dengan lelaki. Antara tempat yang berlaku kesepakatan ulama, perbezaan di antara sembahyang perempuan dengan lelaki adalah menutup aurat. Yang mana aurat lelaki dalam sembahyang adalah di antara pusat dengan lutut. Manakala aurat perempuan dalam sembahyang adalah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tangan. Okey, hal tu sepakat ulama mengatakan wujudnya perbezaan aurat lelaki dan perempuan dalam sembahyang. Begitu juga di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa awwaluha wa syarruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Maksudnya sebaik-baik saf lelaki adalah saf yang pertama, seburuk-buruk saf lelaki adalah saf yang paling akhir. Manakala sebaik-baik saf perempuan adalah saf yang paling akhir, seburuk-buruk saf perempuan adalah saf yang paling awal. Jadi bermakna kedudukan saf di antara lelaki dan perempuan berbeza. Okey, yang kedua. Yang ketiganya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maksudnya, jangan, wahai lelaki, jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi rumah Allah, tetapi rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi sembahyang orang lelaki lebih afdal sembahyang fardu secara berjemaah di masjid, manakala sembahyang perempuan lebih afdal dilakukan di rumah. Tapi bukanlah salah perempuan ingin sembahyang di masjid. Untuk orang lelaki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Wahai manusia, hendaklah kamu sembahyang di rumah-rumah kamu, kerana sembahyang yang paling afdal yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumahnya, melainkan sembahyang fardu lebih afdal sembahyang di masjid. Okey. Hal ni yang berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Cuma di sana ada perbuatan-perbuatan dalam sembahyang berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah perempuan ni berbeza dengan lelaki ataupun tidak berbeza. Antaranya adalah ketika perempuan rokok, ketika perempuan sujud. Adakah perempuan saat itu kena rapatkan ataupun kena kembangkan? Okey, boleh fahamkan? Lelaki kembang. Faham tak bahasa kembang? Kita renggangkan. Okey, adakah perempuan kena renggangkan ataupun kena kena apa? Himpitkan gitu, sempitkan. Okey, contoh kita kata kalau orang lelaki Allahu Akbar begitu kan? Perempuan Allahu Akbar begitu. Kalau rokok pun sama juga, sujud pun sama. Baik. Di sini ulama berbeza pandangan. Ada pandangan ulama mengatakan sebagaimana lelaki dituntut merenggangkan, begitu juga perempuan dituntut merenggangkan. Namun sebahagian yang lain, dan pandangan ini pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya perempuan tidak dituntut merenggangkan, bahkan perempuan dituntut merapatkan. Kerana mabnan nisa'i ala satri. Perempuan ni diasaskan di atas tertutup. Baik, sebab itulah dalam ruku', dalam sujud, lepas tu ketika qiyam, dia kena rapatkan. Okey, hal ni berlaku perbezaan di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Okey, jelas Okey, ada lagi soalan lain? Okey, tak ada, kita berhenti sini dululah untuk tang ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.